Kena jaga agama, yakni Islam yang kita duk guna hari ni. Islam yang ada pada diri kita hari ni kena jaga. Sebab apa? Agama boleh hilang disebabkan dengki, kata Nabi. Agama boleh hilang disebabkan dengki. Niaga tak laku contoh. Oi, tak boleh kedai kawan tu laku, kedai aku tak. Orang Islam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Tidak lupa kepada hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita nak bicara tentang satu tajuk, iaitu kekayaan yang sebenar. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang sebenar di dunia ini adalah apabila kita dapat menjadi orang yang soleh ataupun solehah. Bukan perkara yang mudah untuk kita dapat menjadi orang yang soleh dan solehah, kerana perkara ini akan diuji terlebih dahulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji kita dulu bagaimana layak tak layak, kuat tak kuat untuk menjadi orang yang soleh. Namun ujian itu akan rasa senang, akan rasa biasa bila mana kita lalui dengan amal-amal ibadat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kekayaan yang sebenar yang disebutkan iaitu tentang orang yang soleh. Orang yang soleh ini mereka hanya takut kepada Allah semata-mata. Orang yang soleh, mereka hanya takut kepada Allah semata-mata. Ada rezeki ke tak ada rezeki, mereka serahkan kepada Allah. Yang penting aku buat ibadat dulu dengan Allah. Itu yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, jaga 4 perkara yang paling berharga dalam diri kamu. Nak sampai tahap-tahap ni kena jaga 4 perkara yang sangat berharga dalam diri kita. Kalau 4 benda berharga ni tak ada, hilang, maka rugi besar. Ataupun bahasa kita, celakalah. Apa dia? Yang pertama kita kena jaga, iaitu kena jaga akal kita. Sebab apa? Nabi SAW sebut, akal boleh hilang disebabkan marah. Tuan-tuan, kita tengok orang marah, tuan-tuan, dia hempuk sana, dia baling sana, dia punggai sana, macam-macam dia buat. Orang marah ni tuan-tuan, dia hilang akal. Pecah benda habis, dia sepak, tendang, boleh hempuk, pintu hempuk, pecah habis. Sebab apa? Waktu tu akal dia kurang. Akal dia hilang. Tu kata Nabi, jaga-jaga. Bila akal hilang ni, macam-macam benda boleh jadi. Ada yang sampai bunuh pun boleh. Sebab apa? Akal tak boleh nak fikir waras baik tak baik. Jaga-jaga waktu tu. Yang kedua, benda yang paling berharga kata Nabi SAW, apa dia? Yang kedua, iaitu kita kena jaga agama, yakni Islam yang kita duk guna hari ni. Islam yang ada pada diri kita hari ni kena jaga. Sebab apa? Agama boleh hilang disebabkan dengki, kata Nabi. Agama boleh hilang disebabkan dengki. Niaga tak laku contoh. Oi, tak boleh kedai kawan tu laku, kedai aku tak. Orang Islam ni. Tengok kedai kawan tu laku, kedai kita tak laku. Ni mesti dia pakai bomoh. Ataupun orang ajak dia, nak laku tak? Nak bagi kedai yang laku tak? Jom aku awak hampir jumpa seorang bomoh pelari. Dia kata agama boleh hilang disebab agama dia. Dengki. Tak puas hati dengan orang kawan tu harta banyak, dia ni mula. Nak menjatuhkan kawan tu, cerita keaiban dia. Allahu Akbar. Ni dengkinya pasal. Fi qulubihim mardun fazadahumullahu marada. Dalam hati kamu terdapat satu penyakit namanya hasad ataupun dengki. Kalau tak jaga sungguh-sungguh penyakit ini, sampai ke mati duk ada dengki dengan orang. Macam mana nak rawat? Rawat dia dengan ilmu agama. Rawat dia dengan amal-amalan yang soleh. Rawat dia kena banyak berdamping dengan orang-orang yang soleh. Sebab apa? Cakapan-cakapan daripada orang soleh itu nasihat untuk membimbing diri kita. Nasihat untuk bimbing kita, tuan-tuan.
Tu kadang-kadang atas dunia ni Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala tahu dah hang mampu. Tapi diri kita tak rasa mampu. Sebab apa? Belum dapat kemanisan dalam menghadapi ujian. Tuan dan dirahmati oleh Allah. Tu kita hidup atas dunia ni tak boleh cari salah buruk orang. Kita hidup atas dunia ni jangan duk ajak diri kita cari salah buruk orang. Sebab diri kita Allah Ta'ala tutup keaiban tu yang kita rasa diri kita baik. Kita rasa diri kita baik sebab Allah Ta'ala tutup keaiban dosa kita. Cuba Allah buka, malu kita. Tu jaga agama kita. Boleh hilang disebabkan dengki, tak puas hati. Tambah hari ni pula tuan-tuan, Islam hanya atas kadar-kadar nama aja. Allahu Akbar. Tak kira lah apa sekalipun, pangkat apa sekalipun, bila ada penyakit hasad dengki, hilang agama. Hang orang biasa ke, hang orang ada nama ke, ustaz ke apa ke, semua ni bila ada penyakit dengki iri hati, hilang agama. Jaga-jaga. Orang kena istighfar balik, minta ampun balik dengan Tuhan. Silap buat benda tu. Nak buang penyakit ni payah. Hasad dengki ni paling payah kita nak buang. Kena rawat dia sekian lama. Bukan hari ni, kadang-kadang kita nak rawat buang penyakit hasad dengki ni tuan-tuan. Syaitan duk bisik bukan-bukan. Syaitan dia tak hasut kita jadi jahat, dia akan rasut kita menjadi lebih baik daripada orang lain. So kata boleh main masjid, kita lah yang paling hebat. So kata kita mengaji, kata kita lah yang paling alim, kita lah yang paling pandai, kita yang paling bagus. Na'udzubillah min dzalik. Itu perangai syaitan. Jadi jaga agama Islam kita dengan supaya tidak hilang disebabkan dengki. Nabi sebut sebab hilang apa? Sebab hilang disebabkan dengki. Tak puas hati dengan orang. Mana boleh dia tu dulu orang mengaji tak pandai, macam mana dia boleh jadi kaya? Jem. Tak percaya qada dan qadar Tuhan ataupun manusia hari ni. Zaman kita hari ni, berapa ramai manusia yang mengambil alih tugas Allah Ta'ala. Ambil alih tugas lagu mana? Bicara bab rezeki. Orang kata macam ni, atok orang, hidup orang. Allahu Akbar. Dunia akhir zaman ni tuan-tuan. Orang ambil alih tugas, kawan tu neraka. Tu kata orang ambil alih tugas Allah Ta'ala. Kawan tu neraka, kawan tu neraka, kawan tu neraka, dia seorang syurga. Allahu Akbar. Ni esok hang duk mengaji agama ni, hang nak makan apa ni? Duk ambil alih tugas Tuhan buat apa? Allah jamin dah rezeki bagi orang yang menuntut ilmu. Allah jamin dah rezeki bagi orang yang buat amal ibadat. Tu orang soleh tak pernah kurang. Orang soleh ni tuan-tuan, dia tak pernah risau bab rezeki. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala hantar pada dia rezeki pelbagai cara, pelbagai bentuk dan rupa. Ada melalui daripada orang, ada melalui daripada anak bini dia, ada melalui diri dia, tetap rezeki untuk dia. Cuma cara yang diberikan oleh Allah Ta'ala berbeza. Ada orang mai jumpa ustaz, tolong buat ayat menawak sikit, ayat ubat sikit. Kawan tu nak balik pun salam, boh RM50. Tu rezeki dia. Rezeki yang Allah Ta'ala tak dia pelbagai cara. Rezeki melalui anak, rezeki melalui bini, rezeki melalui entah dan dirahmati oleh Allah. Tapi ramai yang ambil alih tugas Allah Ta'ala. Kawan tu macam ni, kawan ni macam ni. Allahu Akbar. Macam mana nak jadi orang soleh? Sebab apa? Nafsu mulhamah masih duk menegak tinggi. Nak sampai tahap-tahap nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, nafsu radiyah, nafsu kamilah, payah. Kalau kita masih duk ada dengki dengan orang, kita masih duk ada khianat dengan orang, kita duk rasa diri kita baik, na'udzubillah min dzalik. Ramai yang hari ni jaga daripada buat dosa zahir, tapi tak ramai yang jaga daripada buat dosa batin. Apa dia? Yakni ujub, riak, takabur dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dosa zahir boleh jaga, tapi dosa batin payah nak jaga. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga. Yang ketiga apa dia kita kena jaga? Yakni kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa dia kena jaga yang ketiga, jangan bagi hilang daripada diri kamu, iaitu malu, kata Nabi. Sebab apa? Malu boleh hilang disebabkan tamak. Bagaimana nak jadi orang yang soleh yang sebenar kalau perasaan malu tak ada? Entah yang dirahmati oleh Allah. Bukan malu nak buat ibadat,
Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Tu dia akhir zaman ni tuan-tuan, malu hilang. Ya, sampai apa dia? Kata Nabi, bila hilangnya malu akan ada tamak dalam diri kita. Tak hirau dah orang nak kata apa, orang kata apa, kata apilah. Sebab apa? Aku nak harta tu. Nah, tamak sampai hilang agama. Maksud dia apa dia? Cari jalan, buat jalan yang tak berapa nak cantik, nak dapat projek ni, upah orang macam ni sekian. Na'udzubillah min dzalik. Tamak lagu tu. Ini namanya hilangnya malu. Walaupun dengan manusia dia tak nampak, tapi dia tidak ada perasaan malu dengan Allah. Dia tak ada perasaan malu dengan Allah. Malaikat duk catat pagi petang siang malam apa yang dia buat. Seinci, sekaki apa sekalipun perbuatan kita ditulis oleh malaikat. Diampun ketika mana kita minta ampun dengan Allah. Diampun ketika mana kita melaksanakan ibadah sedekah, berjalan ke masjid, datang mengaji, diampun dosa-dosa kecil kita. Tu kata, ramai hari ni boleh jaga dosa zahir berbanding dengan menjaga dosa batin. Rasa diri buat baik, rasa diri paling bagus, rasa diri paling hebat. Na'udzubillahi min dzalik, tuan-tuan. Kena jaga. Semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita bukan sekadar bagi terus, tapi bagi dalam keadaan ujian untuk melihat bagaimana kamu menjaganya. Bagaimana kamu menghasilkan dengan kesihatan yang ada, dengan kebaikan, dengan harta benda yang kamu ada. Apakah hasil yang kamu buat dengan harta benda yang aku bagi pinjam. Jadi payah nak jadi orang kaya, orang yang soleh ni tuan-tuan. Sebab orang soleh ni dia takut dengan Allah. Rezeki lebih pun dia takut. Sebab apa? Bimbang, takut Allah Ta'ala tanya, ke mana rezeki yang kamu buat? Kamu dapat rezeki ni, kamu buat ke mana? Keluar ke mana? Semua kena tanya belaka. Na'udzubillah min dzalik, tuan-tuan. Jaga-jaga. Hilang malu. Malu hilang. Tambah hari ni pula, media hari ni, media sosial kita hari ni. Orang hari ni tak malu. Ikut budaya barat lebih baik, banyak lagi pada ikut sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Sampai hari ni orang nak letak nama seperti mana isteri-isteri Nabi pun malu. Rasa kolot, rasa bukan nama yang Allahu Akbar. Nak nama-nama yang bangga. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, hebat tak hebatnya nama alim ulama, tak kala kita mati esok Allah Ta'ala tanya pada kita. Atas dunia dulu hang pernah tak dekat dengan alim ulama? Tak pernah. Atas dunia dulu hang pernah tak makan sekali dengan alim ulama? Tak pernah. Atas dunia dulu hang ada tak tiru nama-nama alim ulama letak pada anak hang? Tak ada juga, tak ada jalan. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Nak kata apa dia? Tiru nama alim ulama pun dapat pahala. Buh nama bagi elok-elok. Tu kata Nabi SAW, dalam satu-satu rumah tu kena ada dua nama, yang mana siapa-siapa ada dua nama dalam rumah dia ni, insya-Allah syurga. Apa dia? Yang pertama tak silap saya nama dia Abdullah. Tak kiralah Abdullah apa sekalipun, di awalnya Abdullah. Satu lagi apa dia? Allah nama dia lupa, tak ingat saya abang. Kena ingat betul lah. Nak abang pada kita. Jadi ikutlah nama orang-orang soleh. Dah, ni dak nak ikut trend. Campur nama kawan tu, campur nama kawan ni, tu yang kalah kali tu jadi apa dia? Tu yang jadi ketum lah kali ke belakang. Sak mengopi, sak mengeteh nestum macam tu ngetum apa terus. Suka jenis campur nama. Campur nama pak, nama kawan ni, tu yang keluar pelik-pelik tu. Tu yang anak tak ketahuan hala. Anak tak ketahuan hala sebab apa? Nama tak berapa cantik pula. Satu lagi, nama cantik dah, tapi tak terapkan dengan ilmu agama, lagi tak cantik. Bubuh nama-nama wali Allah, apa dia? Rabiatul Adawiyah, wali Allah hebat tu. Mayang tahajud 3 rakaat. Tu wali Allah. Anak kita Rabiatul Adawiyah, masuk penjara, keluar masuk jam. Mana apa dia? Tiru nama tu bagus dah, tapi kena bagi mengaji, kena ada ilmu supaya apa dia? Jaga nama-nama wali Allah bagi elok. Macam kita lah, nama kita ni sebagai seorang pak tak mau bagi kotak langsung. Nak semua orang kata kita bagus sebab apa? Baru kita rasa semangat nak didik anak kita. Cuba nama kita teruk, orang tak kata dah. Anak siapa? Anak Man mana? Man ketum. Lah ada benda ketum. Jam tu. Mana? Orang hari ni pula tuan-tuan, jaga-jaga. Buh nama elok-elok. Supaya apa dia? Bila kita buh nama elok-elok,
didik dia dengan ilmu agama, maka dia akan jadi orang yang malu di sisi Allah. Walaupun dengan makhluk dia ni, tapi dengan Allah dia malu. Tuan-tuan, orang-orang soleh ni, dia malu lagi dengan Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala pandang dia 24 jam. Punya hebat tu orang soleh lah. Kita lupa, alpa banyak. Yang keempat, yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, yang boleh hilang daripada diri manusia. Perkara yang keempat, yang orang kata yang berharga, iaitu amal soleh boleh hilang disebabkan kita mengumpat orang. Na'udzubillah min dzalik. Amal soleh boleh hilang sebab mengumpat. Cerita buruk orang, cerita kawan tu tak kena belaka. Allahu akbar. Mengumpat. Kalau tak jadi mengumpat, jadi fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Tak betul, jadi fitnah, jenuh tanggung. Viral benda yang tak betul, orang tengok sampai 1 juta. Contoh, lah kali kita dapat jawapan yang betul yang kita salah, pi minta maaf kat dia. Oi, aku nak minta maaf ngam boleh tak? Wah, dulu aku pernah viral hang. Dia tanya pada kita, berapa ramai tengok? Tak banyak mana, dia kata 1 juta ya. Contoh, dia kata apa dia? Hampir cari balik 1 juta tu minta maaf dengan mereka. Agak-agak kita buat video minta maaf, orang tengok tak sampai 1000. Nak kata apa? Oh, jam kita. Tu apa dia? Tu kata ulama, pahala kita boleh habis disebabkan amal soleh kita boleh hilang disebabkan mengumpat kita. Kadang-kadang tu kata tak jaga mulut. Tambah orang dulu ni tuan-tuan, nak mengumpat susah. Rumah jauh-jauh, lah tak gaduh, dia tekan di WhatsApp sampai terus. Debuh di Facebook sampai terus. Macam mana nak jadi orang soleh? Sebab apa? Sebab ciri-ciri orang soleh ni ada beberapa ciri. Tu. Sebab apa? Orang soleh ni, mereka hanya takut kepada Allah. Orang soleh hanya takut pada Allah. Bukan macam kita. Ni kan aku satgi lewat pi kerja ni dia. Sampai tak semayang subuh. Takut nak kena potong gaji, takut ni dia. Na'udzubillah min dzalik. Takut berapa tuan-tuan, kita dahulukan Allah. Allah Ta'ala pelihara kita. Silat-silat hari bulan tak semayang subuh, pederah-pederah motor tengah jalan, kereta langgar, jam terus. Matilah kadang tanggung tak semayang, lagi jam. Semayang tak boleh nak tangguh-tangguh tuan-tuan, lagi boleh kita semayang sungguh. Qada balik hak mana-mana kita tinggal. Pulun qada balik Pulun qada balik. Ramai hari ni semayang hak fardu sejak dia berubah dia jaga. Tapi mai dekat dia rajin buat semayang sunat berbanding qada hak lama. Tak boleh. Bukan kata tak boleh. Hak sunat tu nak buat bila-bila masa boleh buat. Qada dulu hak kita sampai habis. Qada dulu sampai kita habis. Jenuh nak qada dia kata. Pandai-pandai nak hidup. Kira sendiri. Tinggal semayang pandai, bila nak suruh qada suruh orang kira pula. Tak ada jenis cara sikit dia kata jam terus. Allah. Qada lepas semayang zuhur, qada 4 rakaat. Lepas semayang asar, qada. Sebab kalau kita terus direct nak qada, direct terus nak buat kata, bangun malam ni aku nak qada 50 rakaat, jam terus. Malam tu dia bangun, bagi esok dah. Maknanya lepas setiap waktu semayang, qada. Lepas setiap waktu semayang, qada. Jalan mudah untuk kita cover balik solat yang kita tinggal lama. Bimbang setengah ulama sebut dosa yang kita tinggal semayang tu tuan-tuan. Contoh, kita terlepas semayang zuhur, kita qada tak gini, lepas maghrib tak gini. Daripada zuhur tak gini sampai maghrib duduk berjalan seksa kumuk jenuh. Lagi mana kita tak qada lagi turut berjalan. Lagi teruk. Gak-gak kalau 50 tahun baru nak qada. Jadi jangan terlalu lancang mulut kita kata apa dia, nantilah aku buat ibadat, nantilah aku tunggu masa lapang aku baru buat. Masa tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak arrange dengan betul, kita takkan dapat masa yang tepat untuk kita dekat diri dengan Allah. Sibuk memanjang. Waktu bila yang paling kita dekat, yakni bila kita datang solat boleh semayang tu, waktu itulah paling cepat kita dekat dengan Allah. Dan waktu tu tolong banyak-banyak berzikir, sebut nama Allah. Sebab waktu lain ni kita payah nak ingat Allah dah tuan-tuan. Waktu lain kita payah nak ingat Allah. Dalam semayang kemungkinan besar kita boleh ingat lagi. Luar pada semayang belum tentu. Tambah pula diri kita ni tak ada pembantu untuk kita mengingatkan Allah. Contoh, ulama ajak pada kita sentiasa bawa tasbih. Sekurang-kurangnya pembantu tengok, lah aku pegang tasbih awalnya, baru nak berzikir. Sekurang-kurangnya. Walaupun kita tak berzikir, bawa tasbih dalam poket,
termasuk dalam ahli zikrullah. Tu tak berzikir lagi tapi termasuk dah. Zikir lagi pahala banyak. Makna apa dia? Biar diri kita ni duk kandung pakaian-pakaian sunnah baginda Nabi SAW, nescaya kita takut nak buat maksiat kepada Allah. Nescaya kita takut nak buat maksiat pada Allah. Tu orang soleh ni dia tuan-tuan. Tu tengok orang soleh ni tuan-tuan, dia pakaian yang biasa-biasa. Sebab apa? Tak apalah ilmu depa, amal ibadat depa hebat dah. Kita ni kena pembantu. Tapi bila kita pakai jubah serban bukan sebab kita baik dah. Orang hari ni bila pakai jubah serban sebab baik dah. Kadang-kadang pembantu untuk kita ingat kepada Allah dan Rasul. Pembantu untuk kita ingat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kereta kita tak salah nak dengar lagu apa pun, tapi perbanyakkan dengarlah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dia? Manusia yang paling awal yang akan masuk dalam syurga iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan bawa umat-umat dia yang tak pernah kedekut berselawat kepadanya. Allahu akbar. Bukan senang nak jadi orang soleh ni tuan-tuan. Ada apa dia? Kata ulama, 4 tanda-tanda untuk mencapai peringkat orang yang soleh. Ada 4 tanda nak jadi orang yang soleh. Macam kita nak kena lalu fasa-fasa ni baru kita dapat pangkat doktor ke datuk ke, baru kita dapat pangkat. Nak jadi orang yang soleh, yang mereka ni tuan-tuan, orang soleh ni tuan-tuan tak boleh buat melawak lebih kurang. Sebab apa? Ucapan ataupun cakapan yang keluar daripada mulut dia semua jadi belaka. Hebat orang soleh tuan-tuan. Tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Apa dia? Yang pertama, tayyib, yakni baik pada fizikalnya. Syarat nak jadi orang soleh kena baik pada fizikalnya. Apa dia? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Apa dia? Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Orang soleh daripada fizikalnya dia jaga makan. Kita hentam semua. Tolak tokoi kayu ya. Tolak tokoi kayu dengan tokoi batu. Kalau tokoi batu boleh buat suk juga dia tibai. Sebab lah ni semua boleh buat macam-macam tuan-tuan. Kulit temikai boleh goreng buat sup lagi, kemahal. Tu kulit temikai, agak-agak kalau kayu. Kayu boleh makan enggak? Mana ubi kayu makan enggak? Nak kata apa dia? Orang yang baik, orang yang soleh daripada fizikalnya, dia akan jaga makan dia. Jaga makan ni bukan memilih makan sangat tuan-tuan. Dia cari makanan yang halal dan hasil yang baik daripada apa yang dia usahakan. Dia tanam pisang, dia tanam apa, dia beli apa, dia tanam tomato sendiri ke apa. Sebab apa? Dia rasa wah-wah tak lagi depa tu tangan tak basuh berak kan, tak lagi lepas basuh berak pegang pula buah tomato, kita pula duk cicah buat air asam. Jahanam dia kata. Sebab apa? Kata dalam kitab Penawar Bagi Hati dia sebut, makanan yang tak baik masuk dalam diri kita, nescaya hati kita akan jadi kotor dan kita payah nak ingat ilmu-ilmunya. Payah nak ingat. Tadi cakap pak lah, lupa dah. Baru tadi cakap. Tu, daripada fizikalnya dia makan benda-benda yang baik. Dia makan benda-benda yang halal. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia usaha, tak kiralah nak beli beras, buat benar, cari kayu api, jual kayu api ke, dia ada pokok kebun, cari duit kayu api ke, usaha. Makna dia, usaha dia tu untuk mendapat rezeki yang halal. Tu. Kemudian yang kedua, namanya khair. Khair pun baik juga, yakni baik pada sifatnya. Baik pada sifatnya. Apa dia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa dia? Wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, iaitu menyuruh mereka berbuat kebaikan. Tuan-tuan, hari ni nak ajak orang buat benda baik mudah. Tambahlah ni media sosial banyak.
Macam saya ada hamba Allah tu kata, ustaz buat live mana? Macam-macam buat. Ada di TikTok pun ada, di Facebook pun ada. Apa dia? Nak mengajak orang buat benda baik. Nak mengajak orang buat benda baik, tuan-tuan oi. Sebab apa? Itulah cara paling mudah untuk kita masuk syurga. Sebab banyak-banyak cara nak masuk syurga. Ada yang sebut sampai 12 cara untuk meraihkan syurga Allah. Adanya apa dia? Buat telaga. Adanya wakaf Quran. Adanya bagi orang mengaji ilmu agama. Semua tu saham pada akhirat. Nah, tuan-tuan kalau jadi tengok depan ni telefon banyak, jangan terkejut orang nak ajak buat benda baik. Nah, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kadang-kadang tu dia tak sempat nak main mengaji, tapi ada orang boleh mengaji. Ingat, jadikan diri kita penyebab buka jalan bagi orang kenal Allah. Sebab apa? Bila mana diri kita jadi penyebab orang kenal Allah, diri kita yang pertama ajak orang yang kedua. Orang kedua buat, kita dapat. Orang kedua ajak orang yang ketiga. Orang ketiga buat, kedua dapat, yang pertama pun dapat. Orang yang ketiga ajak yang keempat. Yang dua, tiga dan pertama pun tetap akan dapat, tak kurang sikit pun, bahkan lebih lagi. Nak kata apa dia? Ajaklah orang untuk teruskan melakukan ketaatan kepada Allah. Pelbagai cara hari ni kita boleh ajak orang. Update status di Facebook pagi-pagi bangun pagi tu, ambil dalam kitab Fadilah Amal, bab-bab sedekah, bab sedekah. Bab-bab rezeki murah, rezeki murah. Ambil tulis. Tak pun paling malas tangkap gambar. Paling malas dapat pahala tangkap gambar lah. Rajin sikit tulis, dapat pahala tulis, lagi kemas. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Apa dia? Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa mengajak untuk orang melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Tu kadang-kadang orang kata apa? Uish, main TikTok aku ustaz ni. Tuan-tuan, kita kena bagi lebihkan ilmu agama supaya anak-anak muda hari ni tidak terjerumus ke gelombang maksiat. Tambah dunia lah ni tuan-tuan. Memang kita tak nampak depan mata kepala kita orang buat maksiat lah ni, tak dah. Dulu mungkin lah ni tak dah. Lah ni kot media sosial belaka. Scroll je Facebook, scroll WhatsApp, scroll apa dia, nampak belaka habis. Allahu Akbar. Nah, kena pula kena anak kita, lah malu kita. Nah, anak orang kita boleh kata lagi, ni macam anak man ketum je, contohlah. Nah. Poi patutlah pun pak dia jahat, mesti anak jahat. Boleh kata lagi tu. Cuba kena kat kita. Tak keluar rumah. Ni aku kata macam tengok ni macam anak lebay leman ni. Siap masjid ni, game. Tak main dah masjid. Nah, sebab apa? Malu anak dia buat. Tu. Mana apa dia? Hari ni kita kena dakwah. Di mana-mana pelusuk boleh kita dakwah, masuk dakwah. Walaupun dengan ucapan ajak orang bagi salam, walaupun dengan ucapan alhamdulillah, walaupun dengan ucapan subhanallah, macam-macam cara kita boleh ajak orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat. Tu, baik pada sifat dia, mengajak orang buat benda baik dan mengajak orang untuk tinggalkan benda maksiat. Tinggal ni tuan-tuan boleh pakai pancung terui. Pancung terui naya. Kawan dia isap rokok sehari 5 kotak, tuan-tuan pancung dia suruh tinggal terus, pening kawan. Tengok sekali berjalan angkat kain pelekat pula tu dia selak daripada bawah naik atas. Orang kata awak pula dah gila dah, pening tinggal rokok 5 kotak sehari. Nah, mana apa dia? Sikit-sikit. 5 kotak, turun 4 kotak. Lepas tu turun tinggal 3 kotak. Kalau mau turun. Nafsu bukan untuk dipancung hidup-hidup, tapi nafsu untuk dididik untuk menjadi mutmainnah daripada nafsu-nafsu yang jahat, mulhamah dan sebagainya, amarah. Didik dia sampai turun menjadi nafsu mutmainnah. Dosa zahir pun dia tak buat, dosa batin pun dia tak buat. Bukan senang tuan-tuan. Kalau kita zahir boleh jaga, tapi batin tak boleh jaga, kita masih duduk di kategori mulhamah. Nah, riak, ujuk rasa diri dia baik, dia boleh main awal masjid surau, dia rasa dia lah diri yang paling terbaik. Nayo. Dia main-main tengok pula tak ada siapa. Allah, tu imam pun tak sampai lagi. Aku hebat pada depa, pergi terus. Padahal apa tu pagi tu, pahala pagi dapat, pahala main awal, pahala ambil ayat semayang, semua dapat, hilang lagu tu. Sebab apa? Ada dosa batin, yakni apa dia? Bangga diri, ujuk besar diri, takabur dan sebagainya. Orang soleh dia tak ada lagi ni tuan-tuan. Dia jaga sungguh, cakap pun kadang-kadang ni tak meninggi diri. Orang soleh ni tuan-tuan, tengok dia bercakap, Allah lembut dia.
Kemudian yang ketiga, tanda kita nak jadi orang yang soleh yang ketiga, yakni ma'ruf. Apa dia? Baik pada sikapnya. Ucapan dia keluar macam tu, perbuatan dia pun macam tu. Ucapan dia ajak orang buat benda baik, perbuatan dia pun akan buat benda baik. Nampak? Sejadah, susun kasut nak ajak orang buat benda baik. Tuan, pahala banyak hari ni, mudah kita buat pahala. Mau dengan tak mau ya. Mau dengan tak mau je tuan-tuan. Mai awal susun, nampak sejadah, tengok tik lalat ke, tik cicak ke, tik orang duduk ambil buang ni sujud-sujud kena kat dai tik orang boleh tiak sekampung tuan. Damah kita pula ni jenis iman nipis tuan-tuan. Turun tu belak kena tik kat dia dalam hati dia boleh tiak, hilang khusyuk. Turun pula hidung ni sambil boleh bau. Allah. Kapek tak nak basuh. Jam. Tambah kita mudah merewang. Otak kita ni mudah merewang. Nak hadir khusyuk tu susah. Sebab apa? Mudah merewang ke merata tempat. Allah. Kena jaga. Dan yang seterusnya, nak jadi orang yang soleh, iaitu kena ada ihsan. Apa dia? Segala kebaikan yang dilakukan lillahi ta'ala. Segala yang dia buat kerana Allah. Aku main mengaji bukan sebab aku baik, bukan sebab aku pandai, bukan sebab aku rajin, sebab aku buat kerana Allah. Mengaji sebab kerana Allah mudah untuk kita faham. Kalau kita main mengaji sebab nak berlakon jadi baik, sebab nak kata kita bagus, nak kata orang kita ni orang yang gemar mengaji, na'udzubillah min dzalik lah. Sayang lah. Sebab kita duduk dalam majlis ilmu ni didoakan oleh para malaikat. Walaupun kita mai bukan niat nak mengaji. Kata guru saya, kita mai ni bukan tujuan niat nak mengaji. Kebetulan dia pergi rumah kawan-kawan dia tu hutang dengan dia. Kawan tu janji sekian-sekian hari bulan dia nak pergi tuntut. Dia pun start motor perang pergi rumah kawan tu, dia tanya laki hang mana? Dia kata laki saya dah masjid. Dia kata bang, awak lah bang. Tak, laki hang hutang aku nak main minta hutang Dia pergi rumah nak minta hutang. Tapi laki kawan tu nak main masjid. Dia kata kalau abang nak abang pergi masjid. Dia pun start motor mari masjid. Mari tadi atas sebab nak minta hutang. Mari sebab atas minta hutang. Sambil duk tunggu nak minta hutang tu dengar kuliah. Kata ulama, dia pun dapat pahala keampunan di sisi Allah. Allahu akbar. Tu punya hebat Allah meraihkan bagi orang menjadi ahli ilmu. Siapa-siapa yang ada berdekatan dengan majlis ilmu, farta'u, maka hampirlah dengan majlis ilmu, tolong share, tolong like, tolong share dan sebagainya, meraihkan orang menyampaikan ilmu, maka dia akan mendapat farta'u, maka dia akan berada dalam lingkungan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Dia duduk dalam taman syurga, cuma tak nampak je tuan. Kalau nampak dalam syurga tak keluar masjid dah. Nampak bidadari pula, lagi tak keluar jam terus. Esok dalam syurga ni tuan-tuan, Allah tak tahu nak abang dah. Dinding rumah kita ni nampak pintu bilik rumah orang lain. Tu dia punya kemah. Cuba kat dunia, malu tapi dekat akhirat dah Tapi itulah. Walaupun Allah Ta'ala kata, hei si fulan, hang kena bakar dalam neraka tak lama sehari ya. Sehari tu jangan rasa seronok sangat tuan-tuan. Sebab apa? Bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Allah. Sehari 1000 tahun dunia. Kita baru merdeka 67 tahun. Rasa lama dah. Nak duduk dalam neraka lama. Lagi dah. Pening kawan. Silap lah. Silap waktu tu tak ada guna dah. Tu yang Allah Ta'ala kata apa dia? Rabbana absarna wa sami'na faraja'na ni'man salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah tengok, kami dah lihat azab-Mu ya Allah. Faraja'na, kembali balik kami atas dunia untuk kami terus dekat diri dengan-Mu ya Allah. Tak ada guna dah. Waktu lah duk ada tak mari. Allah kita ni cari alasan. Dulu sebelum PKP dulu ni cari alasan tak boleh main masjid masa tak ada. Allah bagi PKP tak main juga, jam terus. Daripada PKP pertama sampai PKP lah sampai tak tahu nak sebut PK apa dah. Fikir sendiri lah. Sampai tak tahu nak sebut apa dah. Tu pun dah cari peluang. Apalah ngaji tak ada lah. Kalau orang kata dulu simpanan habis lah kena pulang kerja balik. Tu dia lah. Semua tak kena belaka. Yang kena esok masuk neraka paling jahanam. Tu kita pada paling koman minta pada Allah
untuk Allah masukkan kita dalam syurga Jannatul Firdaus, yakni banyakkan melakukan amal soleh. Dan kata ulama, apabila keempat-empat perkara tadi digabungkan, barulah ia akan disebut sebagai orang soleh. Kalau tak ada salah satu, belum jadi lagi. Tapi nak jadi orang soleh, kena ada 4 benda tadi. Baik pada fizikalnya, baik pada sifatnya, baik pada sikapnya, dan ihsan dalam melakukan kebajikan lillahi ta'ala. Barulah akan jadi orang yang soleh. Kalau tak, masih menjadi orang yang taleh. Depan orang warak, belakang orang maksiat mulut, maksiat mata, maksiat telinga. Semua dia buat belakang. Masuk waktu gua apa? 3 minit boleh tu. Lah kena tepati masalah. InsyaAllah nak kata apa dia? Semoga kita ni menjadi orang yang kaya, yang sebenar di sisi Allah, bukanlah kaya harta benda. Hang duit banyak sekalipun, tak ada jiwa dekat dengan Allah, takkan tenang. Hang kaya macam mana, rumah besar sekalipun, kereta besar, bini besar, anak besar, semua besar, tapi tak ada Allah dalam hati hang, takkan pernah tenang hidup kita, tuan-tuan. Tu tengok orang soleh, tok kenali Kelantan, orang tawarkan dia kereta mewah, dia tetap pilih jalan kaki. Sebab apa? Nak mencari keredaan daripada Allah. Jadi cukup sekadar tu saja. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu dari kelemahan saya sendiri. Moga-moga kita dapat bertemu lagi lain masa lain hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin.